Hai, hari ini kita nak berbicara tentang satu survey yang dijalankan oleh GTI Media ataupun Grab Malaysia yang baru lagi dibuat, iaitu M100 Malaysia 100. Dia buat survey keluar pada Disember 2020, menyatakan antara perkara yang pemburu kerja cari dalam sebuah syarikat antaranya adalah work culture. Selain daripada personal growth, personal development ataupun leadership style, management style, dia salah satu nak tahu adalah work culture. Dan hari ini saya nak kongsikan kepada anda 4 perkara soalan yang anda boleh tanya waktu interview ataupun anda usah Ricky buat online research untuk tahu work culture yang bagus di sesebuah syarikat. Alright, so metod yang pertama adalah anda boleh tanya berapa ramai, berapa lama, siapa orang paling veteran yang pernah kerja ataupun ada dekat syarikat tersebut. Kenapa? Jika turnover rate ataupun kadar orang berhenti keluar masuk syarikat tinggi, mana kata something wrong somewhere, kecuali untuk serta-serta retail, contoh F&B, itu memang turnover tinggi lah untuk jawatan-jawatan operator ni. Tetapi untuk jawatan yang lebih tinggi, kalau turnover rate tinggi, bahaya. Contoh, kita pergi interview, tanya siapakah staff ataupun siapa staff yang paling lama di sini, berapa tempoh perkhidmatan dia. Oh, kita ada yang 20 tahun, lebih kurang dalam 10 orang lah. Kemudian yang lain tu dalam 5 tahun, 8 tahun. Lama, sangat lama. So itu menunjukkan dia ada work culture yang bagus sampai dia berjaya retain dia punya staff kekal pada syarikat satu tempoh yang lama. Itu indikator terbesar lah syarikat yang bagus. So dia berjaya retain staff sangat lama. Bukan seorang dua orang tapi banyak, satu grup. Ini batch 20 tahun, ini batch 17 tahun, ini batch 15 tahun, ini batch 12 tahun. Itu very powerful lah. Baik, yang kedua adalah kita kena tanya dan kita dapatkan info apakah orang bekerja dekat syarikat tersebut memang hubungan dia terhad untuk hubungan kerja saja ataupun boleh jadi member. Hubungan orang kerja itu macam santai, baik gila, macam member lah. Kenapa? Sampai boleh pergi ziarah rumah, boleh jumpa, lepak, main bola sekali, ajak main badminton. Kita ada grup main badminton, baik. Kita ada grup main futsal, baik. Contoh. Itu menunjukkan jika hubungan mereka more than just office ataupun business sampai jadi member-member, baguslah work culture-nya. So itu yang kedua. Bukan sekadar mereka jadi member, mereka boleh pergi santai-santai, tak. Tetapi kita tengok juga work culture seterusnya, iaitu untuk hubungan sesama staff dalam syarikat ni, aktiviti yang dianjurkan oleh syarikat dapat sambutan ataupun tidak. Kadang-kadang buat aktiviti, kita buat quiz, kita buat virtual run waktu MCO ni kan, waktu PKP. Tapi siapa yang join? Daripada 100 staff, 3-4 orang je join, 10 orang je join. Itu pun geng-geng AJK, syok sendiri punya event. Hati-hati, itu mungkin bukan work culture yang bagus. Okay? Kalau orang yang bagus, memang dalam tim jabatan tu memang sampai kamceng member, dah berhenti pun masih lagi kontak dan sebagainya. Itu antara work culture yang bagus. Yang ketiga adalah anda boleh tanya growth. Apakah peluang untuk anda berkembang? Sama ada peluang itu diberi secara training formal, training informal, diberi latihan, ada struktur, contoh graduate recruitment, graduate trainee program. Okey, setahun anda pergi jabatan ni, 2 tahun anda boleh pergi ke sini, 3 tahun anda boleh pergi management ke, teknikal ke, jadi branch manager ke. Okey, 4 tahun, 5 tahun ada growth begitu. Itu contoh work culture yang bagus. Apakah contoh work growth? Contoh, syarikat kami ada seorang pelajar ni, dia intern, lepas tu kami absorb dia jadi kontrak, lepas tu kami jadi staff, sekarang dia dah jadi manager dah, kerja dengan kami 15 tahun contoh. So itu adalah growth yang sangat powerful. Alright, so jika ada growth begitu, bukti work culture yang bagus, syarikat mengamalkan konsep pendekatan budaya kerja ataupun environment yang menyebabkan orang stay kat situ, kita berkembang. Yang terakhir, yang keempat adalah diversity. Okey, yang ni menarik. Apa maksud diversity? Yang ni kena hati-hati sikit dekat kita Malaysia, kita pelbagai kaum, kita meriah lumayan dengan kepelbagaian. So bila kita jumpa satu syarikat, semua satu jenis, hati-hati. Hati-hati je, hati-hati. Bukan kena ban, tak. Contoh, kalau jumpa satu jenis Melayu je, susahlah juga sebab Melayu majoriti, Chinese je, India, tak boleh lah macam tu. Tetapi begini contoh dia. Dalam satu kaum, satu negeri pula tu, pantai timur aja kan. Oh Allah, pagi makan nasi, tengah hari makan nasi, malam makan nasi. Gila bab. Demo tak kena bagai wah. Kalau jadi begitu, itu red flag, angkat bendera merah, hati-hati. Kenapa? Tak ada diversity menyebabkan mereka tidak berkembang, ataupun anda mungkin kena tempias dia, anda mungkin di-alienate, diasingkan, ataupun kena pulau lah. Kenapa? Tak ngam, tak kena dengan prinsip, ataupun bukan aku tak buat kerja sebab aku tak kamcingan dia, aku kena pulau. Itu hati-hati. So bila ada diversity, ada pelbagai umur, pelbagai bangsa, pelbagai background sebagainya, dia menyediakan itu ataupun membuktikan dia ada work culture yang bagus. Walaupun kepelbagaian, tapi dia boleh integrate semua orang bekerja dengan harmoni. So ini 4 indikator dia. Salah satunya, ada lagi banyak cara. This is just rujukan dan references untuk anda yang memang blur. Macam mana nak tahu work culture? Macam mana nak tahu work culture? So ini cara dia. Okey, 4 perkara.